Akan masuk diketuai oleh Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, Timbalan-Timbalan Naib Chancellor, Pro Naib Chancellor, Kampus Kuala Lumpur, Dekan Fakulti Perubatan, Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, Pemidato dan Profesor-Profesor pengiring. Hadirin mohon berdiri. Lagu Negaraku dan Varsiti Kita.
Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti. Yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Kasim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia Profesor Datuk Insinyur Dr. Abdul Wahab Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Yang berbahagia Profesor Datuk Insinyur Teknologis Dr. Osman A. Karim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Razak Muhammad Nordin, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri, Alumni dan Masyarakat. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hanafiah Harun Rashid, Pro Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, Kampus Kuala Lumpur. Yang mulia Profesor Dr. Raja Effendi Raja Ali, Dekan Fakulti Perubatan. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Razman Jarmin, Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Muhriz. Yang berbahagia Profesor Dr. Zarina Abdul Latif, Pengerusi Jawatan Kuasa Majlis Syarahan Perdana Profesor Fakulti Perubatan. Yang berbahagia Profesor Dr. Ismail Muhammad Saibun, Pemidato Syarahan Perdana. Para profesor, para tetamu khas, para pegawai kanan, ketua-ketua jabatan, para pensyarah serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam pendaulat amanah negara. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmatnya pada hari ini tanggal 4 Mac 2022 bersamaan 1 Sya'ban 1433 Hijri, kita semua dapat berkumpul di auditorium Kompleks Pendidikan Perubatan Chancellor Tuanku Jaafar, Kampus Kuala Lumpur pada pagi ini bagi tujuan meraihkan Majlis Syarahan Perdana Profesor. Kesempatan ini, majlis merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Datuk Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti dan yang berbahagia Datuk Naib Chancellor hadir bagi menyempurnakan majlis pada pagi yang berbahagia ini. Juga jutaan penghargaan dan terima kasih kepada div-div kehormat dan para hadirin yang turut serta berada dalam majlis ini sama ada secara fizikal maupun secara maya di pelbagai platform seperti Zoom webinar dan Facebook. Dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, bertambah serilah majlis pada pagi ini. Terima kasih dan selamat bertamu. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sanusi Mustafa dari Pusat Islam UKM Kampus Kuala Lumpur. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا رحمن يا عزيز يا غفار. Pada pagi yang penuh bersejarah ini, kami menadah tangan memohon keampunan dan rahmat-Mu agar Engkau anugerahkan kesejahteraan, taufik dan hidayah, kesabaran, ketabahan dan kekuatan kepada kami semua. Allahumma ya alim, ya qadiyal hajat. Jadikanlah kami ya Allah daripada kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhkanlah kami semua ya Allah daripada melanggari perintah-Mu. Kurniakanlah kepada kami semua kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman. Serta kurniakanlah kepada kami semua ya Allah segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ya Zal Jalali wal Ikram, jua kami memohon dengan nama-Mu yang maha agung dan sifat-sifat-Mu yang maha tinggi, agar Engkau berkatilah majlis syarahan perdana Profesor. Peranan simulasi di dalam mencorakkan pendidikan perubatan kecemasan pada era pendidikan 4.0 oleh yang berbahagia Profesor Dr. Ismail Muhammad Saibun beroleh manfaat untuk kami semua. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sanusi Mustafa atas bacaan doa sebentar tadi. Sidang hadirin yang budiman, majlis diteruskan dengan pidato pengenalan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari yang dihormati sekalian. Pada hari ini kita akan memberi penghormatan kepada Profesor Dr. Ismail bin Muhammad Saibun dari Fakulti Perubatan yang akan menyampaikan syarahan perdana beliau yang bertajuk Peranan Simulasi di dalam Mencorakkan Pendidikan Perubatan Kecemasan pada Era Pendidikan 4.0. Profesor Ismail dilahirkan di Kampung Baru, Kuala Lumpur pada tahun 1969 dan merupakan anak ketiga dari 4 orang adik-beradik daripada pasangan Muhammad Saibun bin Muhammad Lawi dan Nyah binti Abdullah. Arwah bapa beliau merupakan seorang jurujual, manakala arwah ibu beliau merupakan suri rumah tangga sepenuh masa. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Jalan Kuantan 2 dari 1976 hingga 1981 sebelum melanjutkan pendidikan ke Victoria Institution Kuala Lumpur
dari 1982 hingga 1987. Kesempitan hidup yang dialami bukanlah menjadi penghalang kepada beliau untuk mencapai kejayaan dalam pengajiannya. Pada tahun 1987, beliau telah berjaya melanjutkan pelajaran ke Pusat Asasi Sains Universiti Malaya. Beliau seterusnya menyambung pengajian di Fakulti Perubatan Universiti Malaya dari tahun 1989 hingga 1994. Sepanjang pengajian di Universiti Malaya dalam bidang kedoktoran, beliau masih meneruskan kerja sambilan di restoran McDonald's, restoran Network, pusat tuition Zahari dan warung makan di Pasar Cokit bagi menampung pendapatan keluarganya. Dengan kepayahan yang dia lalui semasa zaman pengajian di universiti, akhirnya pada tahun 1994, beliau telah berjaya memperoleh ijazah sarjana muda perubatan dan pembedahan dari Universiti Malaya. Beliau telah memulakan kerjaya sebagai doktor pelatih di Hospital Muar pada tahun 1994 dan kemudiannya sebagai pegawai perubatan di Jabatan Anestesiologi sebelum berpindah ke Jabatan Kecemasan di hospital yang sama. Seterusnya beliau telah menyambung perkhidmatannya sebagai pegawai perubatan di Jabatan Perubatan Kecemasan Hospital UKM semasa HUKM mula beroperasi. Profesor Ismail mempunyai minat yang mendalam di dalam bidang perubatan kecemasan. Namun ianya tidak dapat diteruskan kerana ketiadaan program kepakaran tersebut di Malaysia pada ketika itu. Atas nasihat Profesor Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak, beliau telah meneruskan pengajian dalam bidang ortopedik dan traumatologi di UKM dari tahun 1999 hingga 2003. Atas keizinan Ketua Jabatan Ortopedik pada ketika itu, beliau dibenarkan juga mendalami ilmu di bidang perubatan kecemasan di bawah bimbingan Profesor Madya Dr. Azhar Abdul Aziz dan Profesor Madya Dr. Haizan Yusof. Setelah berjaya memperolehi ijazah kepakaran ortopedik pada tahun 2003, beliau meneruskan latihan sub-bidang perubatan kecemasan di bawah seliaan Dr. Azhar yang merupakan satu-satunya pakar perubatan kecemasan pada ketika itu. Pada tahun 2009, beliau telah dianugerahkan gelaran Profesor Madya dan kemudiannya pada tahun 2012, beliau dinaikkan pangkat ke Profesor yang merupakan Profesor Perubatan Kecemasan pertama di Malaysia. Tahniah saya ucapkan. Pendedahan awal di dalam bidang simulasi bermula semasa beliau melakukan sangkutan perubatan kecemasan di Monash University Centre for Ambulance Paramedic Studies atau MUCAPS, Melbourne, Australia pada tahun 2004. Namun disebabkan keperluan perkhidmatan di Jabatan Kecemasan UKM pada ketika itu, beliau kembali ke UKM dan menangguhkan hasrat tersebut buat seketika. Sekembali dari Melbourne, beliau telah berjaya mewujudkan program sarjana kepakaran perubatan kecemasan UKM pada tahun 2005. Program perintis ini telah dimulakan dengan pengambilan 9 orang pegawai perubatan. Akhirnya, UKM berjaya melahirkan 8 orang pakar perubatan kecemasan yang pertamanya pada tahun 2009. Di samping itu, Profesor Ismail telah membantu Fakulti Sains Kesihatan mewujudkan program Sarjana Muda Sains Perubatan Kecemasan bagi perkembangan kerjaya golongan pembantu perubatan pada tahun 2007. Setahun kemudian, program tersebut telah dipindahkan dari FSK ke Fakulti Perubatan dan beliau telah dilantik sebagai ketua program. Program ini telah berjaya menghasilkan graduan pertamanya pada tahun 2011. Pada tahun 2011 juga beliau telah meneruskan semula pengajian dalam bidang simulasi perubatan dengan menjalani program sangkutan latihan berstruktur di Peter M. Winter Institute for Simulation Education Research, University of Pittsburgh, Amerika Syarikat. Pada tahun 2012, beliau telah lulus peperiksaan persijilan pengajar simulasi bertauliah dan merupakan rakyat Malaysia pertama
mendapat Certification for Healthcare Simulation Educator dari Amerika Syarikat. Di peringkat pentadbiran, beliau pernah menjawat beberapa jawatan pentadbiran, antaranya Ketua Jabatan Perubatan Kecemasan PPUKM, Pengerusi Lembaga Kesepakaran Perubatan Kecemasan, Pengerusi National Specialist Register, Ahli Jawatan Kuasa Lembaga Penolong Pegawai Perubatan Malaysia, Timbalan Dekan dan Timbalan Pengarah PPUKM. Di samping itu, beliau juga pernah dilantik sebagai Ahli Senat UKM, Pengerusi Specialty Education Subcommittee Perubatan Kecemasan, Majlis Perubatan Malaysia dan mengetuai American Heart Association International Training Center UKM. Dalam bidang penyelidikan, beliau aktif melakukan penyelidikan dalam bidang pendidikan berasaskan simulasi, perubatan kecemasan dan inovasi teknologi kesihatan. Sehingga kini beliau telah menerbitkan 79 artikel dalam jurnal berwasit, 3 buah buku, 4 bab dalam buku, 4 laporan teknikal kebangsaan dan 1 National Clinical Practice Guidelines. Beliau juga gemar berinovasi dan telah menghasilkan beberapa produk inovasi yang antaranya telah dipaten atau mendapat status IP. Inovasi beliau juga termasuk dalam bidang simulasi, antaranya kaedah The Brief Open Simulation Lab dan online remote-based immersive teaching with simulation and debriefings. Dalam bidang simulasi, selain menyampaikan ceramah, beliau juga telah dilantik menganggotai International Task Force in Healthcare Simulation Code of Ethics Anjuran Society for Simulations in Healthcare, yang mana kod etika ini telah digunapakai di seluruh dunia. Beliau juga sering dilantik sebagai pakar runding simulasi klinikal di institut dalam dan luar negara. Antaranya termasuklah di USM, UITM, UPM, UPNM, KPJUC dan lain-lain. Di peringkat antarabangsa pula, beliau telah dilantik menganggotai tenaga pengajar untuk WISER dan telah bersama mereka mengajar di Nanyang Polytechnic, Singapura dan Dui Tan University, Da Nang, Vietnam. Bidang latihan kecemasan, bantuan hayat berkait rapat dengan bidang simulasi klinikal. Antara usaha beliau, 1 MOA telah ditandatangani pada tahun 2010 di antara UKM dan AHA. Hasil dari MOA ini tertubuhlah AHA-ITC UKM yang merupakan pusat latihan AHA yang terulung di Malaysia dan telah berjaya menjalankan lebih 450 kursus, melatih hampir 5,000 orang dan menjana lebih 1.3 juta. Hasil MOA ini juga beberapa institusi latihan telah bernaung di bawah UKM, antaranya UNIMAS, IJN, UOC, KPJUC, UMC dan tidak lama lagi Sunway Medical Center. Selain itu, beliau juga membantu Universiti Brunei Darussalam menubuhkan pusat latihan AHA mereka. Profesor Ismail juga merupakan seorang yang aktif dalam persatuan profesional berkaitan perubatan kecemasan dan simulasi. Beliau telah mengasaskan Malaysian Society for Simulation in Healthcare dan Malaysian College of Emergency Physicians dan di peringkat antarabangsa pula, beliau merupakan kumpulan pengasas dalam penubuhan Pan Asia Simulation Society in Healthcare. Sekarang ini beliau merupakan pengurusi MASSH, Timbalan Presiden PASSH dan ahli International Task Force in Healthcare Simulation Code of Ethics atau SSIH. Sepanjang kerjaya sebagai seorang ahli akademik, beliau telah memenangi beberapa anugerah akademik, termasuklah anugerah khas kualiti, kreativiti, inovasi dan invensi 2006, anugerah kualiti Naib Chancellor 2009, anugerah inovasi pendidikan akademik 2013 dan yang terakhir anugerah khas YB Menteri Pendidikan Malaysia reka bentuk kurikulum dan penyampaian inovasi AKRI 2018 bagi kategori pembelajaran imersif teradun. Kejayaan yang beliau kecapi pada hari ini sudah pasti hasil sokongan daripada keluarga tercinta yang merupakan sumber kekuatan dan inspirasi beliau selama ini. Beliau telah mendirikan rumah tangga dengan Dr. Fazilah Abdul Jalil
dan telah dikurniakan 4 orang anak iaitu Dr. Nurul Ilmi, Ustaz Muhammad Nur Syawal, Siti Nurbaiti dan Nur Hidayah serta seorang cucu Yasmin Az-Zahra. Prof Ismail nampak muda lagi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, saya dengan sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Ismail Muhammad Saibun untuk menyampaikan syarahan perdana beliau yang bertajuk Peranan Simulasi di dalam Mencorakkan Pendidikan Perubatan Kecemasan pada Era Pendidikan 4.0. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Datuk Naib Chancellor di atas pidato pengenalan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, tidak sempurna jika ada lesung, tiada alunya. Tidak ada gunanya jika ada perahu, tak ada pendayung. Begitulah juga tidak lengkaplah majlis ini jika profesor yang diraikan tidak berbicara. Untuk itu, majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Ismail Muhammad Saibun untuk menyampaikan syarahan perdana beliau. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Dr. Isham. Terima kasih juga kepada yang berbahagia Profesor Naib Chancellor atas pidato biodata tadi. Izinkan saya menanggalkan pelitup muka ni untuk syarah perdana saya supaya dia lebih jelas. Dan saya rasa kita pun berada lebih dari 1 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak, Pengerusi Lembaga Pengarah UKM. Yang berbahagia Profesor Dr. Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Turiman, Naib Chancellor UKM. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Kasim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia Profesor Dr. Insinyur Abdul Wahab Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Yang berbahagia Profesor Dr. Insinyur Teknologis Dr. Uthman A. Karim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar. Yang berbahagia Profesor Dr. Nur Azah Muhammad Nurdin, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri, Alumni dan Masyarakat. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hanafiah Harun Al-Rashid, Pro Naib Chancellor UKM, Kampus Kuala Lumpur. Yang mulia Profesor Dr. Raja Effendi bin Raja Ali, Dekan Fakulti Perawatan UKM. Dan yang berbahagia Profesor Dr. Zarina Datuk Haji Abdul Latif, Pengurusi Jawatan Kuasa Majlis Syarahan Perdana Profesor Fakulti Perubatan UKM yang berada bersama kita secara maya. Para profesor, para pegawai kanan, ketua-ketua jabatan, ahli keluarga saya serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan rahmat dan izinnya dapat kita bertemu pada pagi ini, iaitu pada penghulu segala hari Sayyidul Ayyam secara fizikal dan juga maya untuk saya berkongsi syarahan perdana saya yang bertajuk Peranan Simulasi di dalam Mencorakkan Pendidikan Perubatan Kecemasan pada Era Pendidikan 4.0. Para hadirin sekalian, apa itu simulasi?
Perkataan simulasi berasal daripada perkataan Latin simian yang bermaksud seakan kera atau monyet. Ini adalah kerana perangai kera atau monyet yang suka meniru sesuatu perbuatan seperti pepatah Inggeris yang pernah menyebut monyet melihat, monyet membuat. Maka simulasi secara amnya bermaksud perbuatan meniru sesuatu tingkah laku atau persembahan atau sesuatu sistem oleh pihak yang lain. Sekarang ini simulasi telah jadikan sebagai salah satu pemacu dalam era revolusi industri 4.0 di mana ia telah digunakan dalam pelbagai bidang. Bila bercakap pasal revolusi industri 4.0, kita di bidang pendidikan akan terus mengaitkannya dengan pendidikan 4.0 yang merupakan penggabungan di antara manusia, teknologi dan persekitaran yang menjadikan proses pembelajaran aktif di mana pelajar bukan hanya perlu tahu sesuatu ilmu atau kemahiran itu, tapi mereka juga perlu mencari dan mengkaji sebab terjadinya ilmu tersebut, dari mana asalnya dan perkara yang berkaitan dengannya. Ia merupakan satu cara baru melihat dan mempraktikkan pendidikan di era ini. Peter Fitz pada tahun 2017 telah menggariskan 9 unsur penting dalam pendidikan 4.0 ini, iaitu pembelajarannya bersifat peribadi, di mana seseorang itu boleh belajar di mana saja dengan corak penyampaian yang fleksibel. Pelajar akan belajar dari rakan dan mentor, bukan hanya daripada guru, dan beliau berkebolehan menginterpretasikan maklumat dan bekerja secara berkumpulan bagi melaksanakan sesuatu tugasan atau projek yang telah diberi. Pembelajarannya adalah aktif dan pelajar akan dinilai untuk usaha mereka dan bukan melalui peperiksaan sahaja. Dan yang menarik sekali ialah pelajar mempunyai hak ke atas apa yang ingin dipelajarinya. Hasil kajian kami yang diterbitkan pada tahun 2020 mendapati kesemua ciri pendidikan 4.0 yang saya sebutkan tadi dapat dipetakan dengan baik sekali dengan 5 modaliti asas simulasi kesihatan, iaitu simulasi lakonan sama ada secara pertuturan atau menggunakan pelakon, simulasi berasaskan skrin, simulasi tugasan separa, simulasi pesakit elektronik dan juga simulasi maya. Dan hubung kait yang kami dapati di antara simulasi klinikal dan simulasi klinikal adalah seperti berikut. Kalau mengenai pembelajaran peribadi dan fleksibel dapat dipetakan kepada simulasi berasaskan simulasi maya dan juga simulasi tugasan separa. Kalau bekerja sama dengan rakan melalui projek dan interpretasi maklumat, ianya dapat dihubungkaitkan dengan simulasi lakonan, simulasi berasaskan skrin, simulasi maya dan juga simulasi pesakit elektronik. Pembelajaran di masa real boleh dilakukan secara simulasi lakonan ataupun simulasi berasaskan skrin dan juga simulasi maya. Dinilai benda ini dilakukan semasa debriefing, iaitu satu proses yang dilakukan untuk setiap proses simulasi. Dan semua model simulasi menerapkan pembelajaran aktif. Dalam bidang-bidang yang telah pun menggunakan simulasi, saya pasti para hadirin sekalian tahu mengenai industri penerbangan yang mana yang begitu canggih dengan simulatornya, dan seorang juruterbang itu mesti berjaya dalam ujian menggunakan simulator mengendalikan kapal terbangnya. Di dalam bidang ketenteraan juga, misalnya Angkatan Tentera Malaysia telah memperolehi dan menggunakan simulator Ariana Reality Maya 3D atau ringkasnya VidSim untuk menyediakan anggotanya menghadapi keadaan peperangan sebenarnya pada semua iklim, bentuk muka bumi dan kekangan logistik. Industri permainan merupakan satu industri yang telah banyak menggunakan simulasi, malah simulasi-simulasi tercanggih wujud dalam industri permainan. Mungkin kalau tuan-tuan yang pernah pergi ke Genting Highland pernah juga bermain ataupun melakukan simulasi dengan kaedah ini. Tak ketinggalan dari pihak kepolisian, jurutera dan sebagainya juga menggunakan simulasi. Malah pekerjaan berkaitan kemahiran seperti contohnya penggunting rambut atau pendanan rambut terpaksa melalui latihan simulasi menggunakan patung sebelum mereka dibenarkan untuk memotong rambut orang betul lah. Jadi di UKM sendiri kita menggunakan simulator untuk menjalankan kursus memandi dan mengafankan mayat. Itu juga menggunakan simulasi. Jadi kita tak mandikan orang betul lah. Di bidang kesihatan pula, simulasi telah pun digunakan dalam ketiga-tiga jurusan, iaitu kedoktoran, kejururawatan dan paramedik. Dan ianya bagi tujuan latihan dan pendidikan, bagi tujuan penyelidikan, bagi tujuan ujian atau pemeriksaan, dan simulasi juga digunakan untuk menguji sesuatu kaedah baru untuk diintegrasikan ke dalam sistem.
Para hadirin sekalian, pendidikan perubatan pada masa kini mungkin ramai yang tahu, tapi mungkin saya boleh bawa sedikit secara serba ringkas. Dibahagikan kepada pendidikan klinikal dan juga pendidikan praklinikal. Dalam pendidikan praklinikal, perkara-perkara seperti anatomi, fisiologi dan lain-lain diajar. Dan kaedah pengajaran dia adalah melalui kaedah syarahan, tutoran ataupun latihan amali. Sekarang ini ditambah lagi dengan beberapa kaedah-kaedah baru seperti kaedah pembincangan kumpulan kecil yang menggunakan kaedah TDL ataupun PBL, penulisan refleksi dan juga portfolio. Bagi bidang klinikal pula, kaedah yang diperkenalkan oleh Sir William Osler lebih 130 tahun dulu masih digunakan, iaitu pengajaran tepi katil. Malah ini dianggap sebagai piawai emas untuk pengajaran klinikal, ditambah ataupun dibantu dengan mengadakan latihan kemahiran ataupun skill lab, penulisan kes dan juga portfolio. Kaedah ini telah ada dan digunakan di boleh katakan kebanyakan ataupun semua institusi pengajian kesihatan ataupun perubatan. Perubatan kecemasan pula merupakan satu bidang kepakaran yang baru. Bermula sekitar lebih kurang 1970-an dahulu di Amerika Syarikat. Malah program akademik dalam bidang ini muncul sekitar tahun 1979. Itu lebih kurang 40 lebih tahun yang lepas. Maka dengan itu keperluan latihan klinikal untuk kepakaran ini agak sedikit berbeza dengan latihan-latihan klinikal yang diguna pakai oleh bidang lain. Kaedah pengajaran tepi katil sahaja tidak mencukupi. Corak pendidikan haruslah selari dengan cara kerja di Jabatan Kecemasan, di mana keperluan pendidikannya berbeza. Bukan sesuatu itu tidak diajar secara mendalam sangat, tetapi dia mengajar secara luas. Kami tidak hanya tahu untuk perubatan kecemasan saja, tapi dia ada bidang-bidang lain termasuk dalam bidang pediatrik, ortopedik dan sebagainya. Jadi pelajarnya mestilah mengetahui disiplin yang luas, dia kena bertindak pantas dan dia kena membezakan keadaan yang mengancam nyawa ataupun tidak. Juga perubatan kecemasan memerlukan latihan dalam situasi-situasi khusus kecemasan yang berbeza. Contohnya keadaan bencana, resusitasi, pra-hospital, perlindungan perubatan dan sebagainya. Keperluan latihan banyak menjurus kepada melakukan prosedur-prosedur kecemasan, membuat keputusan. Membuat keputusan ini walaupun memang diajar dalam semua bidang perubatan, tapi membuat keputusan dalam bidang kecemasan ini berbeza sikit kerana seorang itu perlu membuat keputusan yang tepat dalam masa yang terhad. Ini yang menjadikan perlukan satu pendekatan yang berbeza. Seorang doktor perubatan kecemasan juga mesti mahir dalam kemahiran perundingan, kerana kami berunding dengan semua orang. Kami berunding di depan dengan pihak pesakit dan juga waris, kami berunding di belakang dengan pihak radiologi, kami berunding di atas bagi pihak-pihak yang nak menerima pesakit dari kami kena berunding di bawah dengan pihak-pihak makmal. Jadi perundingan itu satu benda yang penting lah. Kalau tidak diajar ataupun tidak dididik, ini akan menyebabkan masalah dari segi perkhidmatan nanti. Pembelajaran ke atas kes secara oportunistik yang kebanyakan berlaku dengan pembelajaran tepi katil yang mana menunggu kedatangan kes yang tidak menentu tidak boleh diterima, kerana seorang perawat kecemasan harus bersedia merawat kes-kes yang lazim dan juga bersedia melawat kes-kes yang tidak lazim. Tidak ada kesalahan dibenarkan untuk mereka. Dalam bahasa Inggeris, dengan izin, you have to get it right the first time. Jadi di situlah kami terpaksa menggunakan kaedah yang lain selain daripada pengajaran tepi katil. Dan ini ada berkena-mengena dengan keselamatan pesakit. Jadi dalam bidang perubatan kecemasan, pendekatan tepi katil kami masih gunakan, walaupun ditambahkan lagi dengan pendekatan kaedah simulasi. Dan kami sesuaikanlah setakat terhadap hasilan yang dapat ataupun yang kami ingini. Mana kita akan gunakan pendekatan tepi katil dan mana kita gunakan pendekatan simulasi. Para hadirin sekalian, mari kita cerita sedikit mengenai simulasi klinikal. Kita mungkin dah biasa dengan pendekatan pengajaran, jadi saya rasa eloklah saya hanya tumpukan pada simulasi klinikal. Simulasi klinikal atau nama lainnya simulasi perubatan, ada juga yang memanggilnya simulasi penjagaan kesihatan, merupakan satu teknik yang boleh menghasilkan satu pengalaman yang bermakna kepada seorang itu, kepada pelajar. Dan ini digunakan bagi tujuan latihan, pembelajaran, menilai, menguji dan juga menguji cuba sesuatu sistem atau tingkah laku manusia. Dalam simulasi, kita cuba membangkitkan atau menggandakan pengalaman sebenar sesuatu aspek dalam kehidupan sebenar. Dan ini dipandu sepenuhnya oleh seorang pengajar ataupun fasilitator.
Sebelum saya pergi lebih jauh lagi mengenai simulasi, mungkin saya ingin memperkenalkan dua terminologi atau dua terma ini, iaitu simulasi dan simulator. Simulasi seperti apa yang saya katakan tadi merujuk kepada teknik ataupun kaedah, sedangkan simulator adalah merujuk kepada teknologi ataupun peralatan itu. Ramai yang tertarik dengan simulasi disebabkan simulatornya. Dengan kecanggihan simulator yang ada, maka banyaklah institusi yang mahukannya. Satu simulator yang canggih, yang berteknologi tinggi itu bukannya murah ya. Kadang-kadang ada yang mencecah harga jutaan ringgit. Namun pada saya, secanggih mana sesuatu simulator itu, manfaat sepenuhnya mungkin tidak dapat diperolehi sekiranya teknik penyampaian yang digunakan kurang tepat atau kurang sesuai. Malah menyedihkan lagi, sekiranya simulator yang digunakan itu untuk tujuan pameran sahaja, terutama semasa upacara-upacara perasmian satu program yang nak menunjukkan kehebatan satu institusi itu. Dan banyak juga institusi di Malaysia yang telah menggunakan simulator secara, bagi saya, keupacaraan, ceremonial simulation dengan izin. Yang mana simulator itu dipamerkan dan kemudian disimpan dan tidak dibenarkan digunakan kerana takut rosak. Bila rosak mahal dan tidak ada duit untuk menyelenggara. Kalau itulah kegunaan simulator, maka pada saya dia tidak ubah seperti bermain dengan permainan. Ya. Jadi simulator latihan perlu digabungkan dengan satu kaedah pengajaran, dan ini yang dikatakan teknik simulasi. Jika tidak dilakukan begitu, maka simulator ini tak ubah seperti hanya gajah putih sahaja. Setelah puas bermain, maka dia akan ditinggalkan begitu. Simulator tanpa program ibarat rumah tiada penghuni ataupun lagu tanpa irama. Para hadirin sekalian, tarikh sebenar bila simulasi klinikal dimulakan tidak dapat ditentukan, tetapi daripada catatan-catatan yang kita perolehi, pada sekitar 987 Masihi, simulator digunakan untuk mengajar akupunktur di China dalam semasa-masa era dinasti Song Utara. Kemudian terdapat juga catatan pada tahun 1700, Gregory dan anaknya telah menggunakan simulator dalam bidang perbidanan. Kemudian penggunaan simulator dalam pengajaran berkembang di Eropah sebelum berkembang melintasi lautan Atlantik ke Amerika, dan pada tahun 1910 laporan yang agak terkenal iaitu laporan Flexner yang dikeluarkan oleh Abraham Flexner telah mencatatkan bahawa beliau menggalakkan penggunaan simulator di sekolah-sekolah perubatan terutama dalam bidang perbidanan. Kemudian muncullah banyak penghasilan simulator yang digunakan dan kaedah-kaedah simulasi sehinggalah tahun 1988 apabila Dr. Gaba dan Dr. Dianda memperkenalkan amalan simulasi klinikal imersif yang menggunakan pesakit elektronik. Di sinilah tarikh utamanya atau kejadian yang mana mulanya teknik simulasi pengajaran imersif ini diperkenalkan untuk bahagian perubatan. Pada tahun 2004, SSH tertubuh di Amerika Syarikat yang merupakan satu badan yang terbesar untuk menggalak dan menaungi aktiviti-aktiviti simulasi di seluruh dunia. Simulasi di Malaysia pula telah digunakan lama, kebanyakannya menggunakan simulator untuk buat tujuan pengajaran bantuan hidup asas. Walau bagaimanapun pada tahun 2007, Dr. Victoria Brazil daripada Australia telah datang ke sini untuk memperkenalkan satu kaedah pengajaran baru menggunakan simulasi klinikal imersif. Ini dilihat oleh beberapa orang. Selepas itu mulalah berkembang sedikit demi sedikit sehinggalah tertubuhnya Persatuan Simulasi Kesihatan Malaysia ataupun dalam ringkasnya MASH pada tahun 2016. Dari kajian kami yang dijalankan yang melibatkan kesemua 75 institusi pendidikan kesihatan pada ketika itu, kajian ini dilakukan pada tahun 2018. Hanya 38 institusi saja yang memberi respon. Dan antara dapatan kami ialah pendidikan melalui simulasi sudah pun bertapak lebih 25 tahun yang lepas di Malaysia. 92.1% institusi pendidikan kesihatan
pernah menggunakan simulasi, walaupun hanya 42.9% sahaja daripada IPK yang ini masih lagi aktif menggunakan simulasi dalam 5 tahun yang lepas. Kenapa ini berlaku? Kerana apa yang saya katakan tadi, simulasi dibeli tapi tidak dapat digunakan dengan sebaiknya. Majoriti menggunakan institusi ini menggunakan simulasi untuk tujuan pengajaran, latihan dan juga ujian. Tapi kurang dari 55% daripada IPK menggunakan simulasi untuk tujuan penyelidikan. Dan simulasi lakonan dan simulasi tugasan SAPARA merupakan simulasi yang paling popular bukan hanya di Malaysia tapi juga di serata dunia. Dari tadi saya menceritakan mengenai jenis-jenis ataupun modaliti simulasi. Mari kita perkenalan sedikit dengan modaliti ini. Pertama ialah simulasi lakonan lisan ataupun pertuturan, ringkasnya SLL kita panggil. Dan simulasi ini yang paling asas, dia melibatkan hanya 2 orang ataupun lebih, dan unsur simulasinya hanyalah dialog pada dialog yang diadakan untuk mereka berkomunikasi. Dan kita boleh gunakan ini contohnya untuk membuat pengambilan sejarah, latihan pengambilan sejarah pesakit, meminta keizinan ataupun konsen, melakukan kaunseling dan juga latihan tabletop dan sebagainya. Yang kedua ialah simulasi lakonan, dia ada pelakon. Jadi dia unsur simulasinya bukan hanya dialog tetapi ada pelakon, dan dia ada 2 jenis pelakon. Satu dia panggil pelakon pesakit simulasi ataupun ringkasnya kita panggil SP, dan keduanya adalah pelakon membantu yang kita panggil sebagai pelakon konfederat. Dan ini digunakan lebih banyak kerana lebih banyak kesan imersifnya dan melatih melakukan pemeriksaan perubatan, melakukan prosedur yang tidak invasif, dan juga boleh juga kita gunakan untuk menguji cuba ataupun melakukan dry run. Seterusnya simulasi modaliti yang seterusnya adalah simulasi tugasan SAPARA yang popular, di mana simulasi SAPARA ni ialah menggunakan simulator yang mewakili sebahagian daripada tubuh badan manusia. Dan unsur simulasinya terletak pada simulator tersebutlah apa yang diciptakannya. Jadi kegunaannya untuk melakukan prosedur-prosedur khusus, sama ada prosedur-prosedur invasif dan juga prosedur yang tidak invasif. Yang ini ini juga yang menyebabkan pelajar boleh belajar dan mempraktikkan berulang-ulang kali. Salah satu daripada ciri yang dalam pendidikan 4.0. Seterusnya simulasi berdasarkan skrin. Simulasi ini sekarang ni semakin popular dengan adanya COVID-19 dan juga pandemik yang berlaku yang menyebabkan ramai yang menggunakan kaedah simulasi begini. Dan simulasi ini ialah simulasi yang menggunakan perantaraan skrin, sama ada komputer ataupun bukan komputer. Dan ianya menggunakan pesakit yang ada dalam skrin itu dipanggil sebagai pesakit maya, kalau yang macam ni pesakit maya, ataupun pesakit yang sebenarnya, ataupun juga menggunakan AR ataupun realiti tertambah. Dan ia digunakan semasa pengajaran atas talian ataupun pengajaran dengan menggunakan video, sama ada dibuat secara segera ataupun tidak segera. Seterusnya adalah simulasi maya. Dia hampir kepada simulasi skrin tetapi dia melibatkan juga perkakasan maya seperti realiti maya ataupun VR, realiti tertambah ataupun AR dan juga realiti gabungan ataupun MR. Dan bila menggunakan simulasi maya ni selalunya dia ada menggunakan alat yang kita panggil sebagai HMD ataupun head mounted device yang dipakai dekat mata dan juga sebagai alat pengawal. Yang inilah untuk mengawal interaksinya. Dan kegunaannya banyak sekarang ni, setahunya untuk tujuan pembelajaran yang membenarkan pelajar belajar secara sendiri. Seterusnya simulasi ini semakin canggih dan itu dipanggil sebagai simulasi pesakit elektronik. Simulasi ini menggunakan manikin elektronik yang canggih yang bersaiz tubuh manusia. Ianya berteknologi tinggi kerana dia boleh buat beberapa fungsi seperti manusia. Dia mempunyai nadi, dia boleh bernafas, dia boleh mengeluarkan kata-kata dan sebagainya. Dan dia banyak digunakan untuk pelbagai tujuan, contohnya melatih bekerja pasukan. Ini satu benda yang penting untuk kami di kecemasan kerana tidak ada banyak modaliti yang mengajar macam mana nak bekerja sebagai satu pasukan. Juga boleh mengajar untuk membuat keputusan sambil berdiri dan juga digunakan untuk penyelidikan. Simulasi hybrid pula bukan modaliti tapi adalah gabungan modaliti. Maka jika modaliti itu digabungkan 2 ataupun lebih, maka dia menjadilah apa yang kita panggil sebagai simulasi hybrid. Dan keistimewaannya dia mempunyai kesan imersif bagi mencapai objektif pembelajaran. Dan juga dia boleh merangkumi lebih banyak domain pembelajaran dalam sesuatu sesi. Ya. Jadi di sini juga kita banyak menggunakan simulasi hybrid dalam tugas pembelajaran kita. Ini juga satu jenis yang kita panggil sebagai simulasi percetakan model 3D. Betapa canggihnya pencetakan 3D sekarang ni, dia bukan hanya boleh mencetak barang-barang kecil, tapi juga dia boleh mencetakkan manusia simulator. Dan ini kita gunakan untuk pengajaran perkara-perkara yang kita jarang jumpa. Contohnya macam
kanak-kanak ni, ini bukan kanak-kanak tapi ini adalah cetakan 3D yang mempunyai penyakit P.I. Robin. Jadi bila kita nampak tu, kita boleh pegang, kita boleh rasa dan kita boleh tengok, maka dia memberi kesan imersif yang lebih tinggi dalam elemen pembelajaran. Dan kalau kita nak, bukan hanya kanak-kanak, kita boleh mencetak seluruh manusia. Cuma dia tak boleh cakap, dia tak deruh je. Jadi pengelaskan simulasi klinikal ni boleh mengikut berbagai cara. Ada yang mengelaskan mengikut pengalaman, ada yang mengelaskan mengikut teknologi, ada yang mengelaskan mengikut interaksi, sama ada imersif ataupun kurang imersif, dan juga ada yang mengklasifikasikannya mengikut modaliti seperti yang telah saya terangkan tadi. Para hadirin sekalian, pendidikan berdasarkan simulasi merupakan asas kepada penggunaan teknik simulasi klinikal, tak kira jenis atau modaliti apa yang kita gunakan. Prinsip asas pendidikan berdasarkan simulasi ini akan terguna pakai. Simulasi klinikal memiliki ciri-ciri keistimewaan yang tersendiri, seperti apa yang dinyatakan oleh Profesor Eisenberg, yang mengatakan salah satu ciri utamanya ialah dalam pendidikan simulasi adanya apa yang dipanggil sebagai maklum balas, dan ini diberi dalam bentuk maklum balas ataupun debriefing. Selain itu ada 9 lagi faktor-faktor lain yang menjadikan pendidikan simulasi ini istimewa. Kerana kita boleh memperbagaikan tahap kesukaran dia. Kita boleh ulang dan ulang sampai pelajar itu rasa betul-betul mahir. Kita boleh memperbagaikan strategi kerana banyak modaliti yang ada. Kita boleh memberi variasi klinikal yang berbeza dalam persekitaran yang terkawal. Jadi banyak keistimewaan simulasi ini yang kita terterokai, dan ianya itu yang saya katakan tadi, selari dengan apa yang dikehendaki sebagai dalam pendidikan 4.0. Pendidikan berdasarkan simulasi merupakan satu teknik pengajaran yang harus difahami oleh semua yang ingin menggunakan kaedah ini. Dan kaedah simulasi ini bersandarkan kepada 2 teori pembelajaran, iaitu teori pembelajaran pengalaman ataupun experiential learning theory dan teori pembelajaran konstruktif. Mari kita lihat kitaran Klopp yang menceritakan macam mana teori pembelajaran melalui pengalaman ini berlaku. Pertama sekali, seorang itu mestilah melalui pengalaman yang bermakna. Okey? Dan pengalaman inilah yang kita perlu buat. Dan setelah mengalami pengalaman bermakna ini, pelajar ataupun seorang itu mesti melakukan refleksi ke atas apa yang dia lalui. Di sinilah dia berfikir dan menggunakan apa-apa maklumat yang dia ada sebelum ini, sebelum dia menghasilkan suatu ilmu baru ataupun satu konsep baru yang dipanggil sebagai konsep conceptually abstrak. Setelah itu, konsep ataupun ilmu baru ini perlu diuji cuba, dan ini dipanggil sebagai eksperimentasi aktif. Setelah itu, kalau setelah dicuba maka benda itu betul, maka di situlah pelajar mengatakan saya telah belajar satu benda baru. Kalau bila diuji cuba tak bagus, maka apa yang saya belajar, apa yang saya telah konseptualisasikan itu salah, dan mereka akan berulang balik. Jadi berdasarkan kitaran Klopp ini, maka di sinilah kitaran pendidikan berdasarkan simulasi diwujudkan. Dia mempunyai 9 peringkat, iaitu daripada peringkat analisa, pembinaan objektif pembelajaran, membuat senario, persediaan, taklimat dan orientasi, barulah mengadakan pengalaman aktiviti simulasi, diikuti dengan debriefing. Setelah habis simulasi, masih ada lagi kerja yang kita buat, iaitu pelajar kena melakukan refleksi dan pengajar melakukan penilaian. Dan ini dikatakan sebagai pendidikan berdasarkan simulasi. Daripada pengalaman saya yang beberapa tahun ini saja dalam simulasi, saya memperkenalkan satu kaedah baru yang saya rasa lebih mudah. Bila kita nak menggunakan simulasi, pertama sekali kita kena tanya, sebab dia mahal, sebab kita kena tanya, apakah masalah yang ingin kita atasi? Setelah itu kita tetapkan sasaran. Selepas kita tetapkan sasaran, kita bina senario tersebut. Okey, barulah kita jalankan aktiviti simulasi. Okey, dan selepas aktiviti simulasi kita mengadakan soal siasat simulasi tersebutlah, nak tahu sama ada berapa banyak pelajar belajar. Dan yang sekali mesti ada pengiktibaran. Jadi kaedah ISMAIL ini, bukan saya ya, ini adalah satu kaedah pendekatan simulasi yang sangat membantu saya lah dalam mempraktikkan pengajaran simulasi. Ya. Dalam mengenai masalah, ini adalah soalan-soalan yang kita kena tanya. Dan antara soalan yang penting ialah apa masalah yang kita ingin atasi, kenapa nak guna simulasi, dan adakah ia berbaloi. Kewajaran tu perlu ada. Dalam penetapan sasaran, saya rasa ramai di antara kita sudah tahu bahawa kaedah SMART, iaitu sasaran yang kita nak buat tu mestilah spesifik, boleh diukur, ianya mestilah boleh dicapai oleh pelajar dan relevan dengan keadaan semasa dalam tempoh waktu yang tertentu. Dalam pembinaan senario, misalnya, ada 4 faktor penting untuk bina senario. Kerana pembinaan senario ni sangat penting. Kerana ingat dalam kitaran Klopp tadi,
antara perkara yang paling penting ialah memastikan pengalaman yang dilalui oleh pelajar mestilah yang bermakna. Jadi untuk memilih senario kita ada 4 benda. Kita kena tentukan jalan ceritanya, kita kena tentukan fidelity-nya ataupun dalam bahasa mudahnya realismanya ataupun realistiknya. Kemudian kaedah penyampaian dia diikuti dengan kaedah penilaian. Jadi bila kita membina senario, dia macam buat drama ataupun buat cerita. Kita kena meletakkan apakah objektif pembelajarannya dahulu. Kemudian barulah kita cuba merangkakan apakah yang kita nak uji pelajar untuk memastikan dia mencapai objektif pembelajaran. Dan dia adalah jalan cerita yang kita kena buat. Kita kena adakan papan cerita ataupun storyboard. Kita kena masukkan fungsi penekan, kena memastikan supaya dia mengikut apa yang kita telah rencanakan. Sebab dalam bezanya dengan lakonan, ada pengarah, director, tetapi dalam simulasi tidak ada director, ada pengajar. Kemudian setelah kita buat jalan cerita, barulah kita, sambil kita buat jalan cerita, kita akan masukkan elemen fidelity atau elemen realisme tersebut. Fidelity ni ialah apabila seseorang melihat satu benda itu atau melalui benda itu, dia rasa benda ni macam betul, macam dengan izin real. Jadi elemen fidelity ni penting. Jadi macam orang ni tengok dia macam seolah ada benda nak datang kat dia, mungkin Jurassic Park punya dinosaur ke apa, jadi dia datang macam tu. Dia kena ada anggapan begitu. Dia kena ada macam orang kata dia kena beli perdengan tu. Untuk menghasilkan fidelity yang baik, ada 3 faktor utama yang saya gariskan. Pertama, faktor manusia, iaitu pelakon ataupun sama ada Confederate ataupun SP. Kedua, daripada segi peralatan. Di sinilah yang kita pertimbangkan simulator apa yang kita nak pakai dalam satu untuk menjadikan fidelity dia begitu tinggi. Dan ketiganya lah persekitaran, sama ada kita nak buat secara in situ atau di ward ataupun kita nak buat di makmal. Ketiga-tiga ni memberi kesan fidelity yang bagus. Walau bagaimanapun untuk pembelajaran kita mungkin tidak perlu mencapai fidelity mutlak, tapi fidelity relatif yang boleh berkaitan dengan pelajaran sudah cukup. Dan kemudian kita juga kena menentukan kaedah fasilitasi dan juga kaedah penilaian apa yang kita ingin lakukan. Saya akan membincangkan mengenai soal simulasi selepas ini kerana ia melibatkan apa yang saya dekat di hati saya, iaitu menggunakan kaedah refleksi berpandu ataupun dikatakan debriefing. Kaedah refleksi berpandu ataupun debriefing dalam pendidikan berdasarkan simulasi ianya adalah satu proses yang mana kita sebagai guru cuba merungkai dan mengupas pengalaman simulasi pelajar dengan menyingkap kembali apa yang terjadi semasa berlaku simulasi tadi, mengapa ia terjadi dan apakah perspektif pelajar terhadap perkara tersebut. Ianya adalah satu proses yang dipandu oleh seorang facilitator, sebab itulah dikatakan refleksi berpandu. Itu istilah saya. Saya tak pasti sama ada tepat ataupun tidak. Kerana saya mencari dan terus mencari sehingga hari ini apakah istilah yang paling tepat dalam bahasa Malaysia untuk digunakan menggantikan perkataan debriefing. Dan dalam proses debriefing ini juga kita cuba memahami pemikiran seorang pelajar, membantu dia berfikir dan membuat keputusan dengan baik di masa hadapan. Kerana membuat keputusan itu adalah elemen penting dalam pembelajaran perubatan. Kerana keputusan yang betul mestilah bersandarkan sebab yang betul. Kerana keputusan yang betul tetapi bersandarkan sebab yang salah berpotensi mendatangkan bahaya, terutama dari segi klinikal di masa hadapan. Jadi marilah kita lihat animasi yang saya sediakan ini sedikit. P adalah pelajar dan S adalah sasaran. Maka bila kita merangka aktiviti simulasi tersebut dan kita menetapkan apakah objektif-objektif pembelajaran yang kita ingin pelajar capai, dan kemudian pelajar akan bermain ataupun melakukan simulasi tersebut, ada yang mencapai objektif, ada yang mungkin tidak, ada mungkin yang terkeluar. Jadi kalau kita hanya memberi maklum balas, kita hanya memberi pandangan kita berdasarkan apa yang pelajar telah mencapai berbanding dengan sasaran. Okey? Jadi kita melihat kata you dah sampai sini tapi ada benda yang tu tak sampai. Tetapi kalau kita melakukan refleksi berpandu atau debriefing, kita melihat seluruh aktiviti pembelajaran tersebut daripada mula sampailah apa yang dicapai dan macam mana nak mencapai kepada sasaran. Jadi di sinilah kita akan bertanya soalan kepada pelajar berkaitan dengan objektif pembelajaran itu. Apa yang mana tepat dengan objektif pembelajaran pun kita tanya, yang mana terkeluar daripada objektif pembelajaran pun kita tanya. Mengapa dia boleh buat keputusan yang bukan yang sepatutnya dibuat? Dan ini bertujuan untuk mengenal pasti kelompangan ataupun gap dari segi kefahaman dan pemikiran pelajar. Ini dikenali sebagai konsep refleksi berpandu ataupun debriefing dalam pembelajaran berasaskan simulasi. Sepanjang saya dalam bidang simulasi,
saya telah juga mencipta satu kaedah, ini yang dipanggil kaedah debrief, iaitu singkatan kepada langkah-langkah yang dilakukan semasa refleksi berpandu. Ya. Dan ini saya cipta benda ni adalah untuk membantu bukannya pelajar, tapi lebih kepada membantu pengajar yang ingin melakukan refleksi berpandu atau debriefing tapi kurang mahir. Dan saya juga telah membentukkan kad-kad petunjuk agar dia boleh menggunakan cue card ini untuk semasa sesi pengajaran. Ini adalah rajah yang menunjukkan bagaimana kaedah debriefing digunakan. Apabila pelajar telah melalui simulasi, perkara pertama yang kita kena lakukan adalah kita kena meredakan dahulu, iaitu emosi dan juga kekeliruan. Kerana kalau kita tidak meredakan benda ini, ia akan menyebabkan emosi pelajar terganggu dan ini juga boleh mengganggu pembelajarannya. Ya. Kemudian setelah itu kita bagi tahu mereka apakah yang ingin kita bincangkan, iaitu untuk memberitahu objektif pembelajarannya. Ini penting kerana kita nak setkan satu platform yang bahawa semua orang inilah apa yang kita nak belajar. Kita tak nak pelajar masih tertanya-tanya apa yang cikgu saya nak ajar. Ya. Seterusnya kita akan bawa kepada elemen mengimbau kembali pengalaman yang baru lalui. Ini nampak mudah, tapi di sinilah bezanya kaedah debriefing di luar negara dengan kaedah debriefing di tempat kita. Kerana pelajar-pelajar kita tidaklah kata kurang pandai, tapi mereka kurang bercakap. Mereka kurang melontarkan pendapat dan sebagainya. Kaedah ini memang saya masukkan supaya membolehkan pelajar kita rasa comfortable, lebih selesa untuk berkata-kata. Dan cara yang paling mudah untuk bercerita ialah apa yang seperti Nabil pernah katakan, cerita. Macam itulah, cubalah cerita apa yang berlaku. Dan nak cerita apa paling mudah? Cerita pengalaman dia yang telah lalui. Ya, jadi setelah melakukan membawa balik pengalaman itu, barulah kita masuk kepada elemen mengupas dan mengkaji. Bergantung kepada apa objektif pembelajaran yang kita telah gariskan. Tujuannya adalah untuk menilai pengetahuan dan kefahaman pelajar dan juga meninjau perspektif pelajar serta yang paling penting, sebab kenapa sesuatu tindakan itu dilakukan. Kerana kita perlu tahu bahawa tahap pengetahuan pelajar dan perspektif pelajar sebelum kita memberi cadangan balas atau memberi maklum balas kepada pelajar. Selama ini dalam pembelajaran, guru banyak berkata-kata, guru banyak cakap, pelajar hanya menjadi sponge yang hanya menyerap pembelajaran. Kaedah itu pada saya kena berubah. Kerana kita dalam era yang baru, pelajar mesti lebih aktif dalam pembelajaran mereka, terutama dalam bidang perubatan. Setelah kita melakukan mengupas dan mengkaji semula, kita masuk kepada peringkat yang penting iaitu perbincangan dalam. Dalam peringkat ini, di sinilah kita ingin mengetahui kebolehan pelajar untuk berfikir secara mendalam, kritikal dan di luar kotak. Pemikiran kritikal mudah dicakap, tapi macam mana kita nak latih pemikiran kritikal di kalangan pelajar? Itu bukan perkara mudah. Kita tak boleh harap kita ajar dia secara biasa, bila dia bekerja dia terus boleh berfikir secara kritikal. Benda itu kena diasah. Dan di sinilah dalam semasa melakukan refleksi berpandu ini, kita masukkan elemen macam mana kita nak suruh pelajar berfikir. Di sinilah kita memberi keadaan-keadaan hypothetical yang serupa dengan apa yang mereka hadapi tapi berbeza dari segi lebih kompleks misalnya. Dan ini merangsangkan pelajar untuk berfikir. Dan soalan-soalan yang kita gunakan seperti, jikalau benda macam ini berlaku, apa kamu nak buat? Ataupun kalau kamu dah buat satu keadaan begini, mengapa tidak kamu buat cara yang lain? Jadi kita terpaksa rangsang dia untuk berfikir. Itulah kekuatan kaedah ini. Jadi soalan seperti jikalau, mengapa tidak, katakan, sekiranya adalah rangsangan-rangsangan soalan untuk menguji pelajar untuk berfikir. Sebab kita nak melahirkan pelajar yang berfikir, bukan pelajar yang menghafal ilmu sahaja. Dan akhir sekali kita bawa kepada kegunaan masa depan. Kerana ilmu yang mereka terima, mereka kena tahu macam mana nak gunakan masa depan. Tak gunalah kalau dapat ilmu simpan dan lepas masa peperiksaan dimuntahkan kembali. Itu bukan caranya. Terutama dalam bidang perubatan. Pelajar kena tahu dan berfikir sekarang, ilmu yang saya belajar ni, kat mana saya nak guna? Apa yang saya boleh buat? Ya? Jadi kita latih daripada awal juga. Jadi inilah yang secara ringkasnya kaedah debrief yang saya perkenalkan dalam pendidikan berasaskan simulasi. Para hadirin sekalian, walaupun saya bercerita mengenai simulasi, tapi bukan semua perkara berkaitan perubatan kecemasan perlu dilaksanakan secara simulasi klinikal. Ya. Pendekatan sedia ada, iaitu pembelajaran TPK, portfolio, PBL dan sebagainya yang berkesan pada saya harus diteruskan. Dan simulasi klinikal harus tidak hanya sebagai jambatan pendidikan yang menghubungkan kelompangan yang ada. Kelompangan yang berlaku dalam keadaan yang mana kaedah biasa tidak dapat mencapainya.
Contohnya misalnya dalam perubatan kecemasan, kita ada keadaan-keadaan yang mana kita tak boleh menggunakan pesakit sebagai bahan pengajaran. Ya, contohnya kalau pesakit mengalami keadaan intubasi yang sukar, kita takkan nak menggunakan pesakit untuk mengajar. Jadi di sinilah kita kena menggunakan elemen-elemen simulasi. Jadi secara skemanya, maknanya kalau ini adalah kita punya pendidikan dan pembelajaran yang sepatutnya dilakukan ataupun dicapai, tapi pencapaian pelajar hanya setakat itu dengan kaedah biasa, maka simulasi sepatutlah menjadi jambatan untuk menghubungkan supaya di akhir program nanti apa yang kita janji pelajar dapat capai. Ini adalah penting. Dan simulasi klinikal adalah salah satu daripadanya. Simulasi bukan ancaman. Kerana masa saya mula-mula masuk simulasi dulu, orang dah kata, ini adalah ancaman kepada pendidikan tepi katil. Tidak, tuan-tuan. Pendidikan tepi katil bukan ancaman. Ya? Simulasi bukan ancaman kepadanya. Tapi ia merupakan satu wadah baru bagi menambah baik penyampaian dan tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada pesakit yang akan kita gunakan sebagai bahan. Simulasi memperbaiki kompetensi klinikal seseorang pelajar ataupun doktor sebelum dia berjumpa dengan pesakit. Dan ini membantu sangat-sangat dari segi isu keselamatan pesakit yang sekarang ini tengah hangat diperjuangkan. Dan kehadiran simulasi bagi saya akan mengubah lanskap pendidikan perubatan di masa akan datang. Dan kami di Perubatan Kecemasan ingin melahirkan dengan kaedah ini seorang doktor yang berpengetahuan luas, yang kompeten dan pantas daripada segi tindakannya, yang boleh membuat keputusan yang segera tapi tepat dan betul. Di samping itu mempunyai elemen bertimbang rasa kepada pesakit dan juga rakan-rakan sekerjanya yang mana dia mempunyai sifat peka, siap siaga dan pentingkan keselamatan. Itulah ciri-ciri doktor perubatan kecemasan yang hendak kita lahirkan di abad ataupun di era pendidikan 4.0 ini. Kesimpulannya, simulasi klinikal merupakan satu aset berharga di dalam pendidikan perubatan. Perubatan kecemasan memerlukan kaitangan yang benar-benar terlatih dan cekap mengendalikan kes. Simulasi klinikal sesuai melatih kes yang jarang dijumpai atau kes yang dijumpai tapi secara kebetulan. Pembelajaran berdasarkan simulasi mempunyai pendekatan yang sangat menarik yang harus diteliti dan diikuti oleh setiap pengamal yang mengamalkan simulasi. Dan kita kena pastikan apa yang dilaburkan oleh institusi dalam pembelian simulasi dan sebagainya pastilah ianya cost efektif. Kerana rakyat menuntut yang terbaik dan perok kesihatan perlulah juga menjadi seorang yang cekap dan selamat. Para hadirin sekalian, dalam perjalanan saya menuju destinasi saya, berbagai lebuh raya yang saya lalui, ramai yang saya temui, ada yang menjadi kenalan, rakan, kawan, sahabat, guru, mentor, dan istilah ini isteri saya yang perkenalkan, fairy godfather. Saya tak tahu maksud dia. Mereka inilah yang telah mencorakkan siapa diri saya. Dan saya di sini ingin merekamkan setinggi-tinggi penghargaan istimewa kepada insan-insan ini. Antaranya Encik Khalid Mokhtar, Saudara Murali, Saudara Effendi, Saudara Subuhan dan ramai lagi kawan-kawan saya. Tapi mereka inilah yang rapat. Mereka ni kenal saya sebelum saya jadi doktor. Sebelum saya jadi apa. Mereka inilah bersama-sama dengan saya kerja di McDonald dan sebagainya. Dan masih kami lagi berkawan sehingga hari ini. Keduanya guru-guru saya. Antara guru-guru saya yang paling rapat dengan saya ialah misalnya Profesor Dr. Saha dan juga Profesor Datuk Zamri. Kedua-duanya tak hadir hari ini. Mereka lah guru saya di masa asasi dan mereka banyak memberi kata-kata ingatan pada saya. Dia tidak memberi nasihat sebab dia kata kalau saya bagi nasihat kamu semua akan lupa. Jadi saya bagi kata-kata ingatan. Kemudian semasa di ortopedik, ini adalah guru-guru saya, Profesor Masbah, juga tidak dapat berada di sini pada hari ini, Profesor Syaraf dan arwah Profesor Hassan yang baru meninggal bulan lepas. Profesor Datuk Raymond juga dan juga Profesor Dr. Luqman Saim merupakan guru saya. Mungkin orang bertanya, ini tak ada kena-mengena dengan perubatan kecemasan Datuk ortopedik. Saya, Profesor Raymond dan Profesor Dr. Luqman Saim banyak mengajar saya bagaimana menjadi seorang pemimpin akademik yang baik. Beliau mengajar saya dan sentiasa memberi galakan. Malah program perubatan kecemasan berhasil kerana galakan yang kuat ataupun sokongan yang kuat daripada Prof. Datuk Luqman sendiri. Dan juga insan istimewa ini juga saya anggap sebagai guru saya. Kalau tanpa sokongan ataupun
galakan yang kuat daripada Datin Dr. Sadiah tidak berdiri saya pada pagi ini dekat sini. Dialah yang menggalakkan saya untuk menghasilkan syarahan perdana saya pada hari ini. Terima kasih. Selain itu, saya juga mempunyai guru-guru dalam bidang kecemasan. 3 insan inilah insan istimewa yang pada saya. Apabila saya masuk ke kecemasan pada tahun bila HUKM dibuka pada tahun 97 yang lepas, Profesor Dr. Azhar, Profesor Dr. Jaafar dan Profesor Dr. Haizan Yusof yang berada di sini pada hari ini, mereka telah mengajar saya, membuka mata saya mengenai perubatan kecemasan. Ya. Walaupun ketiga-tiganya mempunyai latar belakang yang berbeza. Seorang tu pakar perubatan kecemasan, seorang pakar bius dan seorang pakar ortopedik. Tapi mereka mengajar saya banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan kecemasan. Sebab itulah saya rasa kecemasan ni bukan hanya satu bidang, tapi dia merangkumi banyak bidang-bidang lain yang kita juga tahu. Profesor Haizan juga yang mengajar saya mengenai inovasi dan juga berani mencabar kelaziman. Buat, dia kata. Pengalaman saya dalam bidang kecemasan juga dalam bidang pre-hospital, saya mendapat semasa dengan Dr. David Shark daripada MUCAPS semasa di Melbourne. Dia mempengaruhkan saya kepada pre-hospital. Profesor Theodore Herbosa banyak bercerita mengenai bencana dengan beliau, dengan Grand Hope-nya. Profesor Datuk Seri Abu Hassan Asy'ari yang juga berada di Dewan ini. Terima kasih Datuk. Kerana mengajar saya macam mana menjadi ketua ataupun leader dalam kecemasan. You have to be bold, you have to be brave, you have to able to challenge things. Juga Profesor Colin Robertson yang saya rasa bertuah kerana dapat belajar dengan dia kerana dia merupakan guru kepada guru-guru saya juga di sini. Seorang yang sangat berpengalaman dan dia juga dikenali sebagai the grandfather of emergency di UK. Dalam bidang simulasi pula, saya banyak belajar daripada Profesor Dr. Paul Frankfurt daripada Amerika Syarikat, Profesor Dr. Benjamin Burke daripada Hawaii dan Profesor Jeff Miller. Dan tidak lupa dengan Profesor Vitória Brazil. Beliau lah yang memperkenalkan simulasi immersive clinical kepada kami di Malaysia. Dan ini jugalah pada saya insan-insan yang istimewa yang telah banyak membantu saya dari segi simulasi. Nak disebutkan nama tak tersebut, tapi saya rasa masing-masing tahu apa yang saudara-saudara telah sumbangkan pada saya, membantu saya, menyokong saya dalam karier saya sepanjang berada di UKM dan sepanjang berada di bidang simulasi ini. Dari tulus hati saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Dan juga tak lupa kepada insan yang paling istimewa. Bagi saya ini 4 yang istimewa ni kerana beliau menjadi guru saya, tapi selepas itu menjadi mentor saya. Yang pertama, Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak. Terima kasih Datuk. Beliau lah yang banyak memberi sokongan, dokongan dan malah semasa cuti sabbatical ni pun beliau lah yang sanggup jamin saya untuk cuti sabbatical ni. Jadi tapi masa tu beliau belum lagi menjadi pengurusi LPU. Jadi pengenalan kami lama. Dan orang yang katakan buatlah ortopedik dulu sebelum buat emergency, dia kata. Kedua, beliau tak dapat datang di sini pada hari ini, iaitu Profesor Dr. Jamil Ma'ah. Beliau menyampaikan salam kepada saya malam tadi, kata disebabkan masalah COVID beliau tak dapat, dan juga menyampaikan salam kepada Profesor Dr. Ikhwan kerana tak dapat berada di sini. Beliau saya anggapkan sebagai abang saya yang banyak membantu saya daripada asasi sampailah sekarang. Walaupun pertemuan kami agak tidak kena kerana saya punting kelas dia. Dia punya first lecture saya punting. Jadi sebagai seorang guru yang begitu prihatin, selalunya dia tak kisah, tapi kali ni dia panggil saya jumpa dia. Kenapa kamu punting kelas saya? Dan itulah permulaannya saya berjumpa dengan dia. Saya terpaksa bercerita dengan sebenarnya saya bekerja McDonald, malam tu habis kerja lambat, jadi saya terlambat pergi ke kelas. Jadi dan selepas tu perhubungan kami menjadi lebih baik dan lebih akrab. Ketiga, Profesor Dr. Azhar Aziz yang banyak saya masih berhubung dengan dia, merujuk dia berkenaan dengan program perubatan kecemasan. Dan akhir, Dr. Haji Arba'in Lani. Beliau merupakan pengarah Hospital Muar dan juga bekas pengarah Kesihatan Negeri Johor. Beliau orang yang mengajar saya mengenai pentadbiran hospital, bagaimana hendak menjadi seorang pentadbir hospital yang baik. Saya gunakan ilmu daripada beliau untuk mentadbir Jabatan Perubatan Kecemasan selama 12 tahun saya menjadi ketua jabatan di situ.
Akhir sekali, saya rasa inilah yang menjadi tulang belakang kepada saya selama ini, iaitu keluarga saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli keluarga saya yang telah menyokong perjalanan akademik saya selama ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi kepada acara seterusnya, marilah kita saksikan tayangan video ini. Demikianlah Datuk sebahagian daripada perjalanan akademik saya selama hampir 25 tahun di Universiti Kebangsaan Malaysia ini. Maka dengan ini, bagi pihak universiti, sudilah kiranya Datuk menerima buku carana perdana daripada saya. Jutaan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Dr. Ismail Muhammad Saibun di atas syarahan perdana yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi menyempurnakan majlis syarahan perdana pada hari ini, majlis diteruskan dengan penyampaian buku syarahan perdana oleh yang berbahagia Profesor Dr. Ismail Muhammad Saibun. Dipersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Tariman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya, dipersilakan yang berbahagia Prof. Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti.
Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Kasim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Insinyur Dr. Haji Abdul Wahab Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Insinyur Teknologis Dr. Osman A. Karim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Razak Muhammad Nordin, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri, Alumni dan Masyarakat. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Hanafiah Harun Al-Rashid, Pro Naib Chancellor UKM Kampus Kuala Lumpur. Dan dipersilakan Yang Mulia Prof. Dr. Raja Effendi Raja Ali, Dekan Fakulti Perubatan. Seterusnya, sesi fotografi pemidato bersama tetamu kehormat. Silakan. Pohon jati tumbuh di hutan, pucuknya tinggi menggapai awan. Naratif baharu asas kecemerlangan. Universiti Watan Tonggak Perjuangan. Terima kasih. Dipersilakan kepada div-div kehormat untuk kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Sedang hadirin sekalian, majlis merakamkan ucapan tahniah dan sekalung penghormatan atas syarahan sebentar tadi dan satu tepukan paling gemuruh untuk Yang Berbahagia Profesor Dr. Ismail Muhammad Saibun. Terima kasih. Sidang hadirin sekalian, sedikit pemakluman, majlis syarahan perdana pada pagi ini sebenarnya bukan sahaja ditonton oleh tetamu di dalam auditorium ini sahaja, tapi mereka juga yang berada di dalam talian. Saya dimaklumkan jumlah capaian untuk webinar telah melebihi 500 dan di Facebook Fakulti Perubatan juga telah melebihi 700 pelayar. Syabas dan tahniah. Seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian, berikut kita saksikan tayangan video pameran virtual syarahan perdana yang telah disediakan.
PR kepada masyarakat. Beat atau tempo yang dihasilkan adalah untuk memenuhi kriteria kadar tekanan dada sebanyak 100 hingga 120 kali seminit. Okey, sekali lagi kita ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada yang berbahagia Profesor Dr. Ismail Muhammad Saibun, dan tidak dilupa juga kepada ahli keluarga yang berbahagia Profesor Dr. Ismail yang sudah pasti menjadi tulang belakang dalam kejayaan Prof. Tahniah kepada keluarga yang berbahagia Prof. Sidang hadirin sekalian, bagi berkongsi ilmu yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Dr. Ismail sebentar tadi, hasil garapan beliau telah diterjemahkan secara e-book khusus buat para hadirin sekalian. Jadi bolehlah para hadirin mengeluarkan telefon bimbit masing-masing untuk mengimbas QR code yang dipaparkan ini bagi mendapatkan naskah buku syarahan perdana pada hari ini. QR code ini akan dipaparkan kurang lebih 2 minit sahaja. Para hadirin yang budiman, sebagai tanda kenang-kenangan dan penyeri lensa syarahan perdana, mohon para hadirin di kiri dan kanan Dewan untuk ke tengah bagi sesi fotografi. Diminta semua hadirin untuk berdiri. Terima kasih. Pastikan para hadirin terus menjaga SOP yang ditetapkan. Diminta pihak teknikal untuk naikkan skrin di atas pentas.
Hadirin dipersilakan duduk. Majlis sekali lagi bagi pihak jawatan kuasa merakamkan setinggi penghargaan dan ribuan malah jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat bersama-sama menjayakan majlis ini, khasnya kepada semua div-div kehormat yang sudi hadir di majlis yang penuh bermakna pada pagi ini. Kami doakan agar tuan-tuan dan puan-puan agar terus sihat dan bahagia dalam kehidupan seharian. Banyak keluk kepenarik, keluk tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok lupakanlah di sini. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Akhir kata, kami memohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari kekurangan kami. Sekali lagi, kita beri tepukan gemuruh kepada yang berbahagia Profesor Dr. Ismail Muhammad Saibun. Majlis mengumumkan perarakan keluar pengurusi Lembaga Pengarah Universiti, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, Timbalan-Timbalan Naib Chancellor, Pro Naib Chancellor, Dekan Fakulti Perubatan, Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, Pemidato dan Profesor Pengiring. Hadirin mohon berdiri. Sekian sahajalah majlis kita pada pagi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.